Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaima Ali dalam Jejak Wanita Selangor. Sekarang saya berada di dalam bot menuju ke PWB Don Permatang. Nak tahu apa yang menarik di sana? Nantikan selepas ini. Episod kali ini Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Don Permatang. Don Permatang ini adalah di bawah kawasan Parlimen Tanjung Karang. Demografi penduduknya pula terdiri daripada kaum Melayu, India dan Cina. Ekonomi penduduk setempat ada di antaranya petani, nelayan, peniaga ikan masin, keropok, kuih muih dan buah-buahan. Don Permatang mempunyai beberapa tempat tumpuan pelancong seperti Pasir Penambang, Jeti Bagan Pasir, Jeti Sungai Yu, Sky Mirror dan Padi Sawah. Baik, di PWB Don Permatang, kita nak buat demo masakan ikan pari asam pedas. Dan kita akan bersama dengan tenaga pengajar yang akan mengajar kita buat ikan pari asam pedas ni. Ya, Iaitu betul. siapa? Siti Fairuz binti Syazham yang berasal daripada Pematang. Dan juga sebagai tenaga pengajar di Don Pematang. Okey. Inilah tenaga pengajar kita yang akan mengajar kita membuat asam pedas ikan pari dan kita nak tahu apa bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan dia. Kita perlukan serai, kunyit hidup, bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas, jintan yang dah dikisar, jintan ketumbar, kayu Jintan halus, jintan halus kasar, dan jintan kasar. Okey. So cili dan minyak. Okey, Dok. Dan kita nak buat proses dia. First kita kena kisarlah kan? Kita kisarlah dan kita kena potong potong dulu bawang. lah. Okey. So macam mana Fairuz boleh kenal PWB ni? Saya kenal PWB ni melalui Puan Kalawani, dia sebagai penyelia PWB lah. Okey, dah berapa lama Fairuz bersama PWB? Selama setahun. Saya bersama dengan PWB. Dan mungkin ada pengalaman setahun ni. Itu yang boleh jadi tenaga pengajar lah dekat Don Pematang. Dah setahun menjadi tenaga pengajar dan mungkin ada anak-anak anak-anak murid, pelajar, peserta yang hadir tu yang dah berjaya macam Fairuz juga? Ada. Dan ramai jugalah tanya macam mana nak mengeluarkan produk sendiri dan kita nak tumis sekarang. Nak tumis, betul. Ya. Dia kena kisar dulu, lepas kisar kita baru tumis. Okey, bahan-bahan yang dah dipotong halus ni kita nak dikisar. So kita masukkan minyak dulu. Okey, masukkan minyak. Okey. Dan kita masukkan bahan-bahan yang dah dikisar tadi. Okey. Tak dikisar lagi. Tumis je lah. Boleh. Kena kisar dulu kan? Ya, kena kisar dulu. Masukkan. Boleh kacau. Paste ni dah dia berada di sekarang paste ni dah berada di salah satu shop Kohijrah di Shah Alam. Produk IKS lah. Okey. So kita tunggu dia menggelegak dan masukkan inilah jintan, barang-barang tadi semua. Okey. So macam mana Fairuz mendapat manfaat daripada menyertai kelas dan juga sebagai tenaga pengajar daripada PWB ni? Boleh mengajar wanita-wanita seluruh rumah. Cara boleh dapat side income, buat side income sendiri kan, untuk pendapatan sendiri sebagai seluruh rumah. Betul. So itulah yang Fairuz dapat melalui PWB. Ya, betul. So wanita dekat luar sana boleh mengikuti cara Fairuz. Sekarang pun dah menjual dan akan buka kedai kan? Saya akan membuka kedai makan. Okey. So ni dah menggelegak, nampak dah macam agak panas, dah melegat dan kita boleh kita nak masukkan cili yang dah dikisar. Okey. So
So mungkin ada cabaran sebagai tenaga pengajar. Apa cabaran? Sangat-sangat banyak cabaran yang saya lalui untuk buat ni lah. Apa cabaran tu? Sebagai tenaga pengajar di PWB ni. Berbagai-bagai rintangan dugaan tu macam-macam lah yang kena lalui lah. Bersama peserta. Mungkin ada soalan-soalan yang nak menjawab tu. Ada tak? Soalan-soalan payah daripada peserta yang belajar dengan setakat ni so far apa yang saya ajar diorang ikut lah. Diorang faham lah. Senang, mudah faham. Mudah faham. Sebab masakan ni semua suri rumah dah pandai masak. Expert dah kan. Okey. Kita boleh masukkan ni. Masukkan yang dah dikisar tadi. Okey. Okey. So ni nak tunggu dia. Tunggu dia sampai naik bau. Sampai dia naik bau. Okey. Dia ada bau. Lepas tu nanti dah. Saya nak tahu jugalah macam mana idea Fairuz tercetus untuk buat asam pedas ni. Okey. Saya nak cerita sikit. Ni pengalaman, saya belajar daripada pengalaman. Macam mana saya nak menyediakan paste asam pedas lah. Saya belajar daripada sebuah restoran dan saya minat. Bermasak tu memang saya minat. Dan saya cuba ambil bakat masak paste tu dan saya jadikan dan saya pasarkan ke shop. Maknanya idea tercetus daripada pengalaman, belajar daripada pengalaman sendiri. Mungkin ada yang mengajar tu. Siapa yang mengajar tu? Tak, saya suka tengok orang masak dan saya akan ikut. Suka tengok ni lah, maknanya selalu Google ke apa, YouTube ke kan. Daripada situ. So daripada situlah Fairuz masuk ke PWB untuk dan berkenal dengan Puan Wani, dan Puan Wani melihat saya punya bakat boleh jadi tenaga pengajar dan saya kongsi bersama dengan rakan-rakan yang lain. Okey, bagus. So nampak dah naik bau. So kita untuk next step kita nak buat apa pula? Lepas ni kita akan masukkan ikan dan ikan bahan-bahan pari. yang lain lah. Sebelum kita nak masukkan bahan-bahan seterusnya, okey, nak tahu jugalah plan seterusnya bagi Fairuz. Apa nak buat lepas selain buat asam pedas ni, apa lagi plan? Plan saya nak cuba pasarkan lebih jauh lah produk asam pedas dan macam-macam paste yang saya dah buat sekarang. Dan akan pasarkan ke banyak-banyak kedai-kedai lah. Okey. Setakat ni saya dah masuk ke Ko Hijrah Shop di Shah Alam. Boleh dapatkanlah di sana kalau berminat. Lepas tu dan akan masuk di shop Lesung Mat yang terkenal sekarang ni lah. Dan katanya akan membuka kedai. Dan akan membuka macam kedai. mana tu? Boleh ceritakan sikit? Saya akan buka kedai makan lah. Tapi itu berkonsepkan lain lah, seafood. Seafood. Tapi itu ada pasarkan juga tadi asam pedas. Asam pedas. Asam pedas memang ada lah dalam tu. Di mana tu? Di Tanjung Karang. Di Tanjung Karang. Okey. Okey, betul, dah naik bau. Saya pun dah rasa macam bau dia kuat sangat. So apa bahan-bahan yang lain lah. Apa yang seterusnya? Masukkan. Apa seterusnya kita nak masukkan? Okey, kita akan masuk kita dulu akan masukkan ikan. Okey, ikan pari. Ikan pari. Okey, selain ikan pari apa lagi boleh buat? Kita boleh masukkan ikan duri, ikan duri, kembung. Ikan kembung. Okey, masukkan ikan pari. Okey, kemudian kita nak masukkan okey, masukkan air. Ada air. Ya. Okey, masukkan air. Berapa banyak air nak kena guna ni? Secawan dahulu. Secawan. Okey. So boleh saya masukkan terus? Okey, boleh. Terus masuk secawan. Masakan Fairuz ni dah berapa ramai yang dah rasa ni? Setakat ni mungkin ada review daripada sangat ramai lah. So apa kata mereka? Apa kata sangat mereka? Sangat mudah dan ringkas bagi seorang suri rumah yang tak sempat nak masak dan menggunakan paste yang Fairuz buat. Seterusnya kita nak masuk apa? Akan masukkan tomato. Tomato. Okey, boleh saya potong? Potong 4 ke? Ya. Okey, tomato. Ini untuk bagi dia ni lah. Bagi dia ada masam-masam sikit lah. Okey, 4 ke? Cukup 4? Ya, cukup 4. Okey, cukup 4. Oh, satu je. Jintan. Yang ni nak potong macam mana? Potong menyerong. Serong. Boleh? Serong. Boleh. Macam tu. Okey, potong lagi 2. Okey, dah. Lepas tu potong tengah. Potong tengah. Okey. Okey, ini untuk menambah dia punya ni lah kesedapan asam pedas. Ya. Wajib ada tomato dengan. Okey, ni nak masukkan ni. Masukkan terus. Okey, masukkan terus Okey. Ni untuk masam-masam.
Kemudian kita masukkan daun kesum. daun kesum. Okey, daun kesum. Daun kesum. Okey, semua benda wajib yang ada dalam Ya, daun kesum, asam pedas dalam daun asam kesum, pedas. bende, tomato dan bunga kantan. Okey. Okey, itu je bendi belum? Bendi belum. Bendi Bendi belum, last okey. sekali kita Bendi masuk last sebab dia sekali. akan lembik sangat nanti. Okey, Fairuz sebagai tenaga pengajar ni kan, mungkin Fairuz tengok banyak aktiviti yang dijalankan di PWB ni. Antaranya apa yang Fairuz rasa sangat menarik lah? Sangat menarik di dalam PWB ni, banyaklah wanita-wanita boleh keluarkan bakat yang ada pada mereka. Okey. Berbagai-bagai lah, macam selain daripada masakan, gubahan ataupun dari segi bakery, kuih. So banyaklah aktiviti Banyaklah yang boleh dibuat, dalam PWB. dalam PWB. Okey, sementara dia tunggu ni, Kita baru nak kita bubur bendi. Bubur Ini- air lagi sedikit bubur semua. sebab dia agak pekat. Kita tengok pada kepekatan dia. Kalau pekat kita kena tambah Dia air kena lah. bagi dia cahaya sikit lah. Okey, ni 1 gelas juga Ya. Okey. Boleh. Okey. Okey. So dia tak naklah cair sangat Dia kan? tak nak cair sangat, dia takkan Tapi rasa dia- lah. Okey. Okey. Baik. Okey dah. Seterusnya kita nak letak. Okey, nasi bendi. ikan pun hampir masak. So kita nak letak bendi lah Ya, bendi. Terus Last sekali, letak. tunggu Oh, dia itu last sekali. menggelegak nanti. Oh, ni kita baru nak tunggu dia menggelegak lah ni. Ya, betul. Okey, sambil-sambil nak tunggu menggelegak ni kan. Ya. Okey, sebagai tenaga pengajar juga kan, mungkin selain daripada asam pedas, apa lagi yang Fairuz pandai buat? Boleh buat kurma, Kurma. kari ikan, kari ayam, tom yam. Oh, banyak. Banyak benda Maknanya yang semua berbeza. kurma apa semua tu Fairuz mengajar di Ya, PWB. di PWB. Banyak Wanita-wanita. jugalah, maknanya bukan terhad pada asam Bukan pedas lah. pada asam pedas saja, tapi inilah menu yang orang paling suka, Paling adalah asam suka pedas. dan mendapat sambutan lah. Ya, Maknanya betul. kalau jual PES pun yang paling laku asam, Asam pedas. pedas. Asam pedas. Fairuz dah menggelegak kan? Ya, dia dah naik bau. Next Baru kita nak kena. masukkan sayur. Okey, ni bendi Ya, kita betul. kena Kita kena potong dua dulu. Potong dua? Potong dua, ya. Dengan Okey. bawah dia lah. Dengan bawah bawah dia, dia. ya. Okey. So potong Atas dua. dia potong sikit. Dah dah? Atas dia potong sikit. Mana? Yang ni, Okey, tepi ni. Atas. Ekor dia. Ya, betul. Ekor dia. Okey. Okey. Dan boleh masukkan lah. Okey. Boleh. Dia masuk. Fairuz boleh masukkan satu-satu lah kot. Okey, kita boleh masukkan. Okey. So dia kalau ada pes ni senang nak masak kan? Ya, betul. So, macam ni Okey, kita nak. siap. Okey. Dan seterusnya kita yang bahan-bahan terakhir Fairuz. Bahan terakhir adalah kita bawa bubur perasa lah, Bubur sedikit-sedikit perasa. yang tadi. Kita letak ajinomoto sikit. Okey. Lepas tu Pati ayam. pati ayam. Kemudian garam. Kemudian garam. Secukup rasa lah. Secukup rasa. Dah siap pun. Apa orang kata? asam Menu pedas. asam pedas ikan pari ni. Saya pun nampak macam lepas ni nak try ni. Terima kasih kepada Fairuz yang sudi mengajar saya dan juga penonton yang setia menonton Jejak Wanita Selangor. Kita nak rasa dia. Dah gaul apa semua dah. Secukup Kita nak rasa. dah secukup rasa. Kita nak rasa dia. rasa dia. Nak tahu sedap ke tak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas dan memang ngam lah rasa dia, sedap. Tengok terbahak dia punya pedas tu. Dan hasil dia memang cukup power lah. Memang sedap asam pedas Fairuz ni. sepakat lah. Terima kasih Fairuz sebab sudi mengajar saya dan juga penonton yang setia menonton Jejak Wanita Selangor. Okey. Baik. Kita akan bersama YB Rozana Adun Permatang selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jejak Wanita Selangor kali ini berkesempatan menemu ramah Yang Berhormat Puan Rozana Zainal Abidin, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Permatang.
Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Puan, melihat kepada pergerakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan PWB ni, bagaimana Puan melihat? Alhamdulillah setakat hari ini daripada kemenangan saya 2018, sebaik kita menang, kita dah melantik penyelia Pusat Wanita Berdaya dan tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan wanita. Itu yang paling mustahak, main di kawasan Pematang lah, dan saya rasa di dun-dun lain juga. Dan bagaimana Puan melihat kerjasama antara pihak Puan, pihak ADUN dan PWB? Setakat sehingga ke hari ini, alhamdulillah segala kita punya perancangan, hubungan kerjasama yang cukup baik dan cukup erat di antara Pusat Khidmat DUN dan juga PWB berjalan lancar, dan kita sentiasa memberi sokongan kepada penyelia PWB agar terus memberdayakan wanita dengan program-program yang boleh membawa mereka ini ke tengah. Terutamanya program-program sama ada kemahiran, pembangunan kapasiti atau apa saja yang asalkan wanita ini boleh kita kedepankan. Boleh kita bawa mereka tidak lagi berada dalam posisi yang kita rasa mereka selesa, tapi kita anjak sikit. Itu yang paling mustahak. Baik, selain daripada bentuk bantuan sokongan daripada pihak Puan, ada lagi tak bentuk sokongan lain yang diberikan kepada PWB? Sokongan lain, okey. Satunya memanglah kita ni sebagai ADUN kawasan, kita sentiasa bekerjasama dengan PWB daripada masa ke semasa, sama ada daripada mereka nak memulakan program ataupun semasa program sedang dijalankan. Selain daripada itu, kita juga bukan setakat menyokong program-program yang dilaksanakan, tapi kita juga memberi semangat kepada penyelia PWB kita ini, Puan Kalavani, supaya beliau terus kuat, memantapkan diri beliau sendiri untuk bukan terus mengekalkan dalam posisi ini, tapi boleh bergerak lebih jauh lagi. YB Dr. Siti Maria ada membuat merangka plan dan dalam bentuk untuk membantu PWB. Apa bentuk sokongan daripada YB untuk menyokong plan tindakan yang dibuat oleh YB Siti Maria? Okey. PWB ini adalah satu portion lah, satu badan untuk memberdayakan wanita. Selain daripada itu, kita juga ada IWB. Kita juga ada AKW. Yang mana sekarang ni di bawah saya, saya telah diberi amanah untuk menjaga 9 orang menti. 9 orang menti yang mana pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar Akademi Kepimpinan Wanita. Akademi Kepimpinan Wanita ini adalah satu akademi yang duduknya di bawah Institut Wanita Berdaya. Semua kita nak memberdayakan wanita. Kalau kata wanita ini tidak diberi peluang, sebenarnya mereka tak nampak. Mereka tak jumpa lagi apa yang ni. So sekarang ni, dia akademi wanita ini, Akademi Kepimpinan Wanita, namun pun Akademi Kepimpinan. Maksudnya kita tahu bahawasanya kita nak wanita ini boleh memimpin. Dan dalam masa sama kita dah berjumpa dengan menti, dan menti saya ni bukan menti yang daripada Pematang, menti daripada Sungai Kandis, Tanjung Sepat, daripada jauh-jauh. Jadi kita dah buat perjumpaan, so kita buat pengenalan dan kita cari di mana kekuatan mereka. Sebab saya selalu ajar pada menti-menti saya, kita jangan cari kelemahan, tapi kita cari di mana kekuatan supaya kita boleh boost, kita boleh ke depan. Itu yang paling mustahak. Jadi saya akan memastikan wanita-wanita ini setahun setengah berada dalam akademi, dan ini adalah tempoh-tempoh dah akhir, dah mereka nak graduation. Itu yang dia kena jumpa dengan mentor. Jadi di dalam program mentor menti ini, saya berkongsi ilmu bersama wanita-wanita ini, bagaimana cara mereka nak membahagikan masa, bagaimana cara mereka nak berada dalam komuniti, dan juga sebab wanita ni tugasnya berat. Kita kena pastikan waktu bila kita nak memimpin, waktu bila kita nak ke pejabat, waktu bila kita nak jaga anak, dan waktu bila kita harus berada dalam komuniti. Itu yang paling mustahak. Dan harapan dan juga nasihat Puan kepada wanita-wanita di luar sana untuk sertai PWB ni.
Okey. Saya menyerulah semua wanita-wanita ya, sebab PWB ini berada di 56 DUN di satu Selangor. Jadi saya menyeru memberi sokongan kepada setiap program, sebab apa yang saya nampak, setiap penyelia ini memberikan komitmen yang cukup maksimum ya, cukup maksimum dalam memastikan pelaksanaan program itu sukses. Bukan hanya kita kata pelaksanaan program sukses, tapi yang hadir pada program itu mestilah mengambil kita sebut sebagai ilmu yang telah diterapkan kepada mereka untuk mereka ni menjana pendapatan. Sebab kita bila kita sebut tentang pemberdayaan wanita, kita mahu wanita ini kuat, okey, terus ke hadapan, dan dalam masa yang sama menjadikan 30% wanita ini sebagai pembuat keputusan, itu yang paling mustahak. Jadi saya mengharapkan terus memberi sokongan kepada wanita-wanita. Maksudnya sekarang ni kalau dulu kita nampak hanya wanita-wanita yang 40-an, ya 50-an hadir, sekarang kita jemput lebih ramai anak muda, 18, umur 18 ke 35, come join kita punya program, sebab bertungkus lumusnya penyelia dan seluruh jawatankuasa menyediakan program ini, maka kita mesti biar matlamat itu sampai ke dasar. Baik. Terima kasih YB. Dan semoga hasrat YB untuk melahirkan wanita yang berdisiplin, berdaya dan boleh membuat apa saja dengan keputusan sendiri, lahir daripada ahli-ahli PWB DUN Permatang. Sekian saja kita bersama YB Rozana Zainal Abidin, dan kita akan bertemu di segmen seterusnya, lebih menarik dan tertarik. Nak tunggu apa dia? Dan tunggu selepas ini. Pusat Wanita Berdaya DUN Permatang ini dipimpin oleh Puan Kalawani, anak perempuan Raja Gopal, bersama-sama anggota jawatankuasanya seramai 12 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB Permatang ialah bengkel masakan, jahitan dan kraft tangan, kelas pengurusan jenazah untuk orang dewasa dan remaja, program santai wanita, lawatan sambil belajar, kursus dan seminar, dan khidmat kaunseling. Baik, sekarang saya bersama penyelia PWB DUN Permatang, iaitu Puan Kalawani Raja Gopal, atau lebih mesra saya panggil Puan Wani, boleh? Boleh. Okey, Puan Wani. Berapa lama dah Puan Wani menjadi penyelia di PWB DUN Permatang? Salam sejahtera. Okey, saya dah jadi penyelia PWB dari tahun 2018 sampai sehingga 2020. Maknanya dah 2 tahun? Ya, betul. Okey, apa cabaran sebagai penyelia? Ni penyelia PWB untuk Puan Wani lah. Cabaran yang kita orang terimanya ada banyak lah. Tapi kita orang terima je cabaran tu sebab itu adalah tugas kita orang. Contoh cabarannya, kadang-kadang kita orang buat program dekat setempat tu, kadang-kadang peserta ramai tak keluar. So kita orang tak give up, kita still on buat juga. Bermacam-macam cabaran yang kita hadapi, tapi kita orang boleh tempuhi cabaran tu. Okey, bagus. Puan Wani sangat berdedikasi, sangat bertanggungjawab lah dalam kerja. Dan apa pula plan seterusnya bagi Puan Wani untuk PWB DUN Permatang? Dalam tahun yang saya pegang ni, saya dah pun menaikkan nama DUN Permatang PWB Top 10. Lepas tu saya pun pernah dianugerahkan penyelia terbaik DUN Permatang tahun 2018, 19. Tahun ni saya dapat penyelia cemerlang. Saya dapat membuat program ni, dapat mengeluarkan dari ramai wanita yang boleh keluarkan produk. Maknanya bila kita buat satu program tu, dari sana contoh 40 orang peserta, kita boleh target dalam 40 orang tu boleh menjana pendapatan. So far dalam 2 tahun gap ni, ramai wanita setempat ladang ke kampung ke dah memajukan diri dia orang, maknanya dia ada own pendapatan. Maknanya dia orang tak perlu depend on dia punya suami lah. So dia orang berdiri dengan kaki dia orang sendiri. Antara aktiviti-aktiviti yang PWB DUN Permatang dah buat, apa yang paling menarik bagi penyelia? Yang paling menarik adalah kursus pengurusan jenazah. Saya buat dekat di kawasan Kampung Parit Serong. Pesertanya adalah seramai 80 peserta dalam one program tu.
Itu adalah sangat terharu lah sebab sebagai saya ni sebagai seorang penyelia yang berbangsa India, saya buat juga program tu. Okey lah, sambutannya memang meriah sangat. Contoh program apa saja saya buat, kalau kita target 40, yang datang mungkin lebih daripada 50. Itu yang sangat memberi saya semangat lah terus membuat program-program dekat dalam Dun Permatang ni. Okey, antara ahli jawatan kuasa yang terlibat berapa ramai berada di bawah? Ahli jawatan kuasa saya PWB adalah seramai 12 orang. Cuma masing-masing bekerja, yang betul-betul yang bagi komitmen adalah dalam 8 orang. Okey, antara 8 orang tu mereka akan bekerjasama dengan... Ya, mereka akan bekerja saya sepenuh. Contoh kalau kita buat program, dia akan bagi sepenuh lah before and after the program. Dia bagi sepenuh effort dalam program tu untuk menjayakan lah. So saya sampai ke tahap ini pun bukan disebabkan diri saya sendiri. Kalau AJK saya pun takkan sampai ke tahap ini. Baik. Dan ada harapan dan juga nasihat Puan Wani kepada wanita-wanita yang sedang menonton bagaimana nak menyertai PWB ataupun nak menjadi sebahagian peserta ataupun ahli. Okey. Nasihat saya adalah kita kena, sebenarnya wanita ni banyak kelebihannya. Wanita adalah istimewa. Okey. So kelebihan diorang macam rasa tak nak keluarkan, nervous. So tugas saya adalah saya cari wanita yang berbakat ni, saya akan keluarkan bakat dia, saya akan jadikan dia adalah salah seorang wanita yang akan terkenal di Permatang. Itu konsep saya. Baik, terima kasih Puan Wani. Itu dia wanita yang sungguh istimewa. Itu penyelia bagi PWB Dun Permatang kata. Saya harap wanita-wanita di luar sana dapat menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan di PWB Dun Permatang ini. Okey, kita jumpa ke segmen seterusnya selepas ini. Apa yang menarik ya? Kita tunggu. Baik, sekarang saya bersama peserta yang sangat bergiat aktif di PWB Dun Permatang ni. Iaitu di sebelah saya adalah, boleh perkenalkan diri? Saya Puan Rozina binti Nordin. Saya berasal dari Kampung Permatang, Kuala Selangor. Okey, ini antara peserta yang sangat aktif membuat produk sendiri iaitu kari pap pusing. Betul? Okey. Macam mana boleh menghasilkan produk kari pap pusing ni? Sebenarnya produk frozen ni memang adalah sumber pendapatan saya sebelum ni. Jadi bila dah masuk dalam PWB, saya boleh memperkembangkan lagi produk saya ni pada yang lebih luas, kepada kampung-kampung, pada produk pasaran yang lebih luas lah. Jadi pandangan Rozina sendiri tentang PWB sebab dapat hasilkan produk ni kan? So macam mana? Persatuan PWB ni bagus untuk wanita-wanita kampung-kampung. Untuk salah satunya kita boleh memperkenalkan produk-produk kita yang wanita-wanita kampung yang rasanya sukar untuk memasarkan produk-produknya. Melalui PWB ni adalah salah satu sumber untuk kita memperkembangkan, meluaskan lagi pasaran kita untuk orang luar tu lebih kenal dengan produk kita. Puan Rozina ada harapan dan juga nasihat kepada wanita-wanita kat luar sana yang nak sertai PWB ataupun nak sama nak jadi macam Puan Rozina ni, macam mana? Saya mengalu-alukan wanita-wanita di kampung-kampung supaya mengikuti program PWB. Program PWB ni dia luas tau. Dia luas sangat. Skop dia luas. Dia bukan pada masakan aja, dia pada craft-craft tangan kan. Banyak lagi aktiviti yang kita boleh pelajari. Bila kita dah belajar dalam program PWB, kita boleh jadi tenaga pengajar. Kita boleh alihkan kita punya kemahiran kepada tenaga pengajar. Bila kita jadi pengajar, kita boleh mengajar semulalah pada peserta-peserta lain pula. Selain daripada kita keluarkan produk kita. Macam itulah. Baik, terima kasih Puan Rozina. Ini antara peserta yang sangat aktif di PWB Dun Permatang. Semoga wanita-wanita di luar sana mendapat idea untuk menjana pendapatan dan juga berkongsi ilmu seperti Puan Rozina ini. Sekian sahaja untuk episod kali ini di PWB Dun Permatang. Kita jumpa di episod seterusnya di Dun mana? Tunggu, jangan lupa like dan juga share video ini. PWB
Wanita berdaya, wanita berdikari.